اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 4 baris yang ke-9 daripada atas. Muka surat 4 baris ke-9 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 3. Mengerja segala yang disuruh. 4. Meninggal segala yang dilarang. 3. Mengerja segala yang disuruh. Ini sambungan 4 perkara. Tanda orang beragama yang sebenar. Tanda orang beragama yang sebenar 4 perkara. Kena ada keempat-empat perkara ni, barulah orang ni orang Islam, orang beragama yang sebenar. Bila sebut kata orang beragama yang sebenar, maknanya agama di bawah merangkumi Islam, iman, yang ketiganya ihsan. Jadi orang yang beragama, orang yang ada Islam, orang yang ada iman, orang yang ada ihsan, orang muslim, mukmin, muhsin. Muslim, mukmin, muhsin. Ada ketiga-tiga ni, orang ni orang yang beragama. Jadi 4 tandaan ni tak lari daripada Islam, iman dan ihsan. Sebab ni bukan tanda orang Islam yang sebenar ni, tanda orang beragama yang sebenar. Tanda orang beragama yang sebenar. Kemudian apa nama agama yang sebenar? Namanya Islam. Tapi dalam agama bukan hanya Islam, tapi nama agamanya Islam. Sebab nak bubuh nama ni, terkadang diambil satu juzuk daripada perkara tersebut, diubuh nama. Jadi agama ni dia ada 3 komponen. Di bawah dia akan cerita Islam, iman dan ihsan. Maka salah satu daripada komponen agama adalah Islam, maka diubuh nama agama ni agama Islam, buh nama. Tapi agama bukan hanya Islam saja. Islam, iman dan ihsan, nama. Macam contohlah, bacaan tasyahud tu panjang, kita panggil bacaan tasyahud, bacaan tahiyat. Tasyahud, tahiyat tu adalah satu juzuk daripada bacaan yang panjang. Sebab dalam bacaan tu ada asyhadu kan. Maka ambil satu juzuk tu, bubuh nama bacaan tu bacaan tasyahud. Kadang-kadang dibubuh nama bacaan tahiyat, sebab di awal tu at-tahiyyatul mubarakat. Awal tu ada at-tahiyyat, jadi bubuh nama tahiyat. Tapi bacaan tahiyat ni bukan at-tahiyyah je, panjang bacaan dianya. Tapi bubuh nama hak panjang tu dengan satu juzuk daripada bacaan. Sama juga agama, bubuh nama agama Islam, sebab Islam adalah satu bahagian daripada komponen agama. Yang mana agama di bawah dia akan cerita merangkumi Islam, iman dan ihsan. Jadi tanda orang yang beragama yang sebenar, bukan kata orang Islam yang sebenar, tanda orang yang beragama yang sebenar ada Islam, ada iman, ada ihsan. Mana Islamnya? Yang ketiga, yang keempat tu Islam, hak zahir. Mana ihsannya? Hak nombor 2 tu, menunaikan ibadah kerana Allah, tiada kerana lain.
Itu yang bahagian ihsan. Mana iman? Yang pertama tu i'tiqad yang sebenar. Itu bahagian iman. Jadi orang yang beragama ni orang yang merangkumi Islam, iman dan ihsan. Beragama yang sebenar. Bila beragama yang sebenar, maka selamatlah kitanya, dapat kebaikan, dapat kebajikan, selamat kitanya di dunia dan di hari akhirat. Nak selamat dunia akhirat, kena turu agama. Apa dia agamanya? Semayang saja, puasa saja. Ada agamanya, ada tapak dia, akidah. Contoh dia. Jadi nak selamat, kita kena beragama sebenar, kita kena masuk dalam agama secara keseluruhan. Ini barulah orang beragama yang sebenar, barulah boleh selamat dunia dan akhirat. Kemudian beragama yang sebenar, nak kena tahunya agama ni apa. Komponen agama ada berapa? Islam, iman, ihsan. Islam apa takrif dia, pengertian dia. Iman apa takrif, pengertian dia. Ihsan apa takrif, apa pengertian, pengenalan, kena tahu. Baru pergi pula kepada rukun Islam, rukun iman. Ini bukan hanya hafazan saja. Bukan hanya ngapa hak jenis nak periksa tu, bukan ni. Ni kita kena faham betul-betul sebab kita nak duduk atas landasan beragama yang sebenar. Hak siang malam kita ni, atas landasan agama ni, siang malam kita nak kena faham molek apa dia agama. Dan nak beragama yang sebenar. Bukan hanya kita dakwa mengaku sahaja, bubuh nama. Yelah, bubuh nama agama belaka lah, tak ada mengaku kok lain. 73 gulungan yang terpecahnya ummah Nabi SAW, semuanya mengaku sebenar belaka. Semua mengaku sebenar. Semuanya bergembira dengan jalanan masing-masing dan mereka yang sebenar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap kumpulan dia bergembira dengan apa yang ada di sisi mereka. Mereka bergembira, mereka beranggapan mereka lah yang sebenar, beragama yang sebenar. 73 golongan ni tak campur Yahudi Nasara. 73 golongan tak campur Yahudi Nasara. Yahudi Nasara tu grup lain tu. Hak ni hak orang yang mengaku sama-sama beragama. Tapi hak mana ke hak sebenar, kita belajar molek. Yang pertama ulang cakap lidah, i'tiqad. Nak memastikan beragama, yang pertama ada i'tiqad. Nak pastikan beragama, sebab i'tiqad adalah usul agama, usuluddin. Tak ada hak ni, walaupun yang kedua, yang ketiga, yang keempatnya ada, bukan beragama. Tetapi kalau yang pertama tu ada, tapaknya ada, yang kedua, yang tiga tu salah satunya tiada, masih lagi beragama, tapi bukan beragama yang sempurna, bukan beragama yang sebenar, hanya ada tapak agama sahaja. Kalau ada, cuma ada i'tiqad saya yang sebenar, yang kedua, tiga, keempat tu tidak disempurnakan. Tapi kalaulah i'tiqadnya tak betul, yang kedua menunaikan ibadah kerana Allah, tapi kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berpegang dengan i'tiqad yang sebenar, ibadah tu sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nombor tiga, kita mengerjakan segala yang disuruh. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, zakat bayar semua, haji kita gidah. Tapi kalau yang pertama i'tiqad yang betul tu tak ada, tak pakai gawai. Dia kena ada yang pertama tu, i'tiqad yang betul. Hak tu dia panggil usuluddin, tapak agama. Ni hak mula-mula sekali. Hak ni saya sebut semualah bab i'tiqad ni. Kita duduk di akhir zaman. Fitnah akhir zaman ni hak paling besar adalah fitnah i'tiqad, fitnah pegangan. Tambahan pula ni sekarang. Apa panggil apa? Hak semasa orang kata. Hak mutaakhir. Ya, panggil apa dah? Mutaakhir. Ada mutaakhir sekarang lah. Bahasa Rumi mutaakhir, jadi bahasa Melayu. Mutaakhir tu bukan bahasa Melayu, bahasa Arab, tapi tulisan Rumi ada tu. Mutaakhir sekarang ni. Sekarang ni siapa ada yang terang-terang menyuruh supaya
berbalik kepada akidah Mu'tazilah. Tu terang-terang secara terbuka dalam forum secara terbuka, dan mereka ada NGO mereka sendiri, dan mereka menyuruh kita kena kembali pada akidah Mu'tazilah, kata dia. Sebab cermerlang gemilang ummah pada masa khalifah yang terdahulu kerana golongan Mu'tazilah ni lah, yang menggunakan akal, yang menggunakan intelektual, dia kata, barulah maju umat Islam. Sekarang ni kenapa umat Islam mundur? Kerana berpegang dengan akidah Asy'ariyah. Ini akidah yang tidak guna akal, yang tidak pakai logik akal, yang tidak menggunakan intelektual, dia kata. Ini menyebabkan kita mundur. Nak maju kembali pada akidah Mu'tazilah, disebut secara terang-terang. So, kembali pada Mu'tazilah, tapi nama NGO-nya Islamik juga. Tapi nama NGO tu tak ada nama Melayu lah, namanya orang putih lah dia punya NGO, tapi Islamik tu ada dalam nama NGO dia, tapi secara terbuka di program, di forum yang mana yang terbabit, termasuk juga kumpulan-kumpulan yang lain yang bersekongkol dengan kumpulan ni, direct cara terang-terang. Lepas tu ni timbul nama ni apa? Neo Mu'tazilah ke apa? NEO tu sebut kan? Neo tu mana apa? Ada pula dia kata Neo Mu'tazilah, NEO, lepas tu Mu'tazilah. Neo ke apa sebut? Tu sebut mana dia apa? Neo Mu'tazilah tu makna apa? Mana? Ya kat sekolah belaka ni. Dia je ni NEO, bukan NEW. NEO, Neo Mu'tazilah, bukan NEW. Apa makna? Kumpulan Neo Mu'tazilah dia kata. Jangan komang gitu. Apa maksud dia? Saat ni NGO saat ni direct terang-terang kembali pada akidah Mu'tazilah, jangan pakai akidah Asy'ariyah. Sebab jumuk, dia kata jumuk. Allah menentukan, Allah menetapkan segala-gala, jadi Allah ni macam diktator, dia kata. Itu mana dia kata apa? Tidak pakai akal, intellectual, logik akal tak pakai. Itu Mu'tazilah dia pakai tahsinul akli. Itu Mu'tazilah dia pakai kepada logik akal. Memang Mu'tazilah di awal Islam pun tahsinul akli, logik akal. Ini terang-terang. Tapi Neo Mu'tazilah tak pun dia. Bukan ada Neo Komunis pun ada. Orang dah silap ke ni? Apa benda? Membangunkan semula. Mana Mu'tazilah lah juga nak pakai siapa nak membangunkan balik. Memperbaharui, nak membangkitkan kembali secara terbuka. Golongan-golongan yang mengaku sebagai cendekiawan Islam, cendekiawan Islam, cerdik pandai Islam. Cerdik pandai Islam ni bukan orang yang berlatar belakangkan agama. Mereka orang Islam yang latar belakang pengajiannya pengajian ilmu dunia. Dia bukan pengajian agama. Lepas tu dia panggil cendekiawan Islam. Bukan mereka di kalangan ulama-ulama Islam, bukan. Bukan gitu. Mereka di kalangan orang-orang intelek, orang-orang yang ngaji ilmu tinggi-tinggi dunia. Tiba-tiba mereka nak bercakap bab Islam. Ni dia panggil cendekiawan Islam. Hak ni yang banyak menggunakan akal. Mereka buka kitab-kitab tafsir, mereka buka buku-buku hadis, kemudian mereka kupas dengan akal mereka sendiri. Mereka buka buku-buku usrah. Dalam buku-buku usrah ada ayat-ayat Quran hadis Nabi. Mereka pun membaca sesama mereka. Mereka pun mengupas, mengulas sesama mereka.
Siapa mereka ni? Orang yang cerdik pandai, tapi cerdik pandai ilmu dunia, bukan cerdik pandai agama. Tiba-tiba timbul minat di hati nak kepada agama. Minat di hati nak pada agama, tapi mereka bukan mendalami ilmu agama. Mereka bukan mendalami ilmu agama. Mereka hanya membaca sendiri, mengupas sendiri. Ini pun orang nak. Sebab itulah apabila secara terang-terang kembali kepada akidah Mu'tazilah dalam program yang sama, bukan satu-satu NGO yang lain yang pun nama pun Islam juga, tapi mereka boleh terima sebab mereka pun tak faham apa dia agama, sebab mereka hanya membaca. Mereka hanya membaca. Memang pandai bercerita, tapi mereka pandai bercerita bukan ilmu yang diterima daripada guru yang berguru sampai Nabi SAW, bukan. Mereka pandai bercerita menggunakan akal kebijaksanaan mereka sendiri yang tidak berguru, hanya membaca sendiri. Terkadang orang-orang yang seumpama ni punya semangat agama tinggi dan mereka banyak melakukan pengorbanan kerana agama, dengan masanya, dengan tenaganya, dengan wang ringgitnya. Sebab mereka orang yang berkelulusan tinggi, pendapatan mereka tinggi, mereka sanggup mengeluarkan duit poket mereka sendiri untuk agama, untuk bantu umat Islam luar negara dengan duit poket mereka sendiri. Mereka sentiasa pergi luar negara untuk bantu umat Islam dengan semangat agama, tapi latar belakang mereka bukan latar belakang agama. Tapi mereka kalau nak bercerita tak sempat orang lain nak cakap, mereka yang bercakap terlebih dahulu. Kadang-kadang mereka memang bos, mereka orang berurusan tinggi, buat program tempat kerja, mereka bercerita. Ceritalah punya perjuangan mereka ni, dengan pengorbanan mereka cerita. Orang-orang cerdik pandai, orang banyak duit belaka ni, tapi banyak duit tak sayang duit kerana agama. Cerita-cerita. Tak apalah, kita buat kelas. Kok mana pun saya akan tekan yang pertama pegangan. Tekan pegangan. Bila tekan bab pegangan, tak ada. Mereka tak ada pengajian tu. Mereka tak ada. Lepas cerita bab pegangan tu, barulah dak bunyi mulut. Kalau tidak, dialah hak pengorbanan. Bila tekan bab pegangan terlebih dahulunya, satu kelas pegangan, dua kelas pegangan, tiga kelas pegangan, barulah senyap. Tak punya apa. Bila dengar daripada orang-orang yang sama-sama kerja, memang dia tak ada. Dia tak erti hak tu. Sebab apa? Tak pernah belajar. Kata kalau tak ada bab pegangan ni, awak korbankan, walaupun hak Nabi kata walau anfaqta zahab walau anfaqta misla Uhudin zahaban. Panjang hadis tu. Dah ingat dah hadis tu. Maksud hadis tu, jikalau engkau infakkan seumpama bukit Uhud, sebesar bukit Uhud nisbah emas, sebesar bukit Uhud tu emas, bukit Uhud tu emas putih, tanpa berpegang dengan akidah bab qada dan qadar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi kata engkau infak seumpama bukit Uhud nisbah emas sekalipun, kalau tak ada pegangan, tak ada bab beriman dengan qada dan qadar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak mentah-mentah. Hidup cerita pengorbanan tak ada kalau tidak ada bab pegangan. Baru lepas tu nak belajar. Di golongan seumpama ni banyak mereka yang bukan berlatar belakangkan agama, tapi mereka punya semangat agama, minat agama, tapi tidak belajar agama. Mereka hanya membaca sesama mereka. Dan saya jumpa ramai ada orang seumpama ni. Bila belajar-belajar, memang mereka tidak ada. Sebab mereka tidak ada pengajian agama. Mereka membaca, tapi membaca sama mereka. Mereka tidak cerita bab akidah. Sebab bab akidah tidak boleh membaca sendiri. Jadi tak ada hak yang beragama. Tanda yang pertama, i'tiqad yang betul.
Sebab tu kumpulan yang sama bila ada orang yang menyeru kembali kepada Mu'tazilah, terang-terang pun orang yang kumpulan seumpama ni, dia pun tak tahu sebenarnya apa dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa dia akidah Mu'tazilah. Ni zaman masa sekarang mutaakhir sekarang ni, secara terbuka mereka kadang-kadang kumpulan lain-lain tapi mereka boleh sekata sepakat, boleh. Ni kumpulan lain, ni kumpulan lain, ni kumpulan liberal, ni kumpulan lain, tapi mereka boleh sepakat. Mereka boleh sekata, boleh seia sekata, walaupun jalanan mereka jalanan masing-masing. Sebab apa? Sama-sama jalanan yang terpesong. Hak tu hak direct supaya terang-terang, supaya kembali kepada akidah Mu'tazilah. Hak lagi bahayanya, cakap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pentingnya akidah yang sebenar, nak menegakkan akidah yang sebenar, nak memantapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tiba-tiba di huraian akidah jelas nyata bukan akidah yang sebenar, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni lagi bahaya. Ni lagi bahaya. Macam-macam fahaman yang timbul di kalangan mereka yang mengaku mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Tadi itu memang terang-terang tolak nak kembali kepada akidah Mu'tazilah. Baik kita orang kampung ni tak akan dengar gitu kita pun pakai tolak tu dah. Tapi di kalangan anak-anak muda yang semangat agama yang kosong, mungkin mereka boleh terima. Sebab orang yang bawa ni mereka cerdik pandai dan pembicara, cakap khabar mereka tu pandai, sedap dengar. Tapi bagi kita orang kampung ni, nak Mu'tazilah, dengar nama Mu'tazilah kita serung dah. Bunyi nama Mu'tazilah tu kenapa dah sesat ni? Bunyi nama Mu'tazilah tu sesat. Gapa Mu'tazilah sesat dah tahu. Saya tak gaya di sendiri pun berpegang akidah Mu'tazilah. Cuma nama Mu'tazilah tu lah. Tu puak sesat tu. Tapi mana akidah Mu'tazilah sesatnya? Tak tahu. Lepas tu macam mana kita nak pastikan kita tidak berpegang dengan akidah Mu'tazilah? Serung pada nama je. Apa barang tak tahu. Ni bahaya lagi bahaya. Itu belum lagi pergi pada pembicaraan berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihah sekarang ni. Ayat-ayat yang makna je tak jelas. Yang mana zahir makna, zahir ayat tu menyamahi Allah Ta'ala dengan makhluk. Hak zahir ayat kita wajib beriman sebab tu ayat Quran. Hak biasa masyhur dimainkan sekarang adalah summastawa 'alal arsy, itulah. Kemudian istiwa Allah Ta'ala atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bermula Tuhan yang bernama Rahman istiwa atas arasy. Diulang dalam Quran 7 tempat. Istiwa 'alal arsy dalam Quran 7 tempat, 7 ayat. Apa makna istiwa 'alal arsy? Hak zahir ayat kita wajib beriman. Hak ayat Quran tu kita wajib beriman. Apa maksud ayat tu? Apa kehendak ayat tu? Apa makna istiwa? Istiwa tu apa makna? Sebab istiwa ni ada makna duduk. Ada makna istaqarra ni, istaqarra ni. Tetap punggung di kursi. Ni istiwa lah ni. Istawaitu 'alal kursi. Kenapa ni? Duduk aku atas kursi. Istawa tu. Fa iza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin. Apabila duduk engkau ya Nuh dan mereka yang bersama dengan engkau ya Nuh atas bahtera, tu duduk. Fa iza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki, bila duduk engkau ya Nuh dan mereka yang bersama engkau ya Nuh atas bahtera, tu fa iza stawaita itu makna duduk. Tapi istiwa bahasa Arab ada belas makna. Apa makna kehendak Tuhan? Summastawa 'alal arsy. Apa makna kehendak Tuhan? Makna ayat tu. Hak tu hak jalanan ulama salaf punya, jangan bubuh makna, serah makna kepada Allah. Tapi kita wajib beriman Allah istiwa 'alal arsy. Kita wajib beriman dengan zahir ayat. Tu ayat Quran.
Tapi apa kehendak istiwa alal arsy? Serah makna kepada Allah. Gitu je. Selesai. Macam contoh Alif Lam Mim. Ayat tu kita beriman. Apa makna ayat? Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang mengetahui. Tapi beriman tak dengan ayat Alif Lam Mim tu? Beriman, tak beriman kafir. Tapi apa kehendak ayat Alif Lam Mim? Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang mengetahui. Itu kita maklumlah untuk Allah yang mengetahui. Ayat mutasyabihah. Istiwa alal arsy, ulama salahnya serah makna kepada Allah. Ulama kemudian summa stawa alal arsy dengan makna Allah memiliki memerintah arasy. Itu ulama kemudian. Golongan terpesong istiwa ala arsy, Allah duduk atas arah yang selayaknya dengan Allah. Duduk bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Duduk bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Ini banyak bau sekarang. Tuhan duduk atas arah. Lepas tu duduknya macam mana? Macam kita duduk atas kursi. Jangan duduk soalah duduk macam mana. Serah kepada Allah. Allah duduk secara peseng dia duduk. Itu bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Ni ayat mutasyabihat. Kalau dulu-dulu kita orang tua dulu dikemas di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah dengan makhluk, siap lalu selesai dah. Sebab kita orang dulunya Quran ni membaca tu memang pandai orang tua dulu. Tapi pengertian ayat kadang-kadang tak tahulah pengertian ayat. Pegangannya kembali pada kaedah sifat 20 yang mana sumbernya Quran. Walaupun kita dah reti ayat Quran, tapi kalau kita memahami akidah sifat 20, kita berpegang dengan akidah Al-Quran tau. Tapi di masa sama kita tak tahu pengertian dalam ayat Quran. Kita baca je. Bila orang datangkan huraian ayat-ayat mutasyabihat tu, kadang-kadang kita jadi kejut lah. Mimma amilat aidina. Dalam Yasin. Depan dia apa? Dalam surah Yasin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Mimma amilat aidina. Kalau buka terjemahan Yasin itu, aidina kekuasaan kami. Mimma amilat aidina itu daripada kekuasaan kami. Aidina itu makna asalnya tangan kami Allah. Tapi tengok di terjemahannya kekuasaan kami. Jadi kita tak tahu tu ayat mutasyabihah. Ayat yang mana zahir, makna zahir kesamaran dengan makhluk tangan. Jadi ulama terdahulu serah makna kepada Allah. Ulama kemudian kekuasaan kami. Orang terpesong Allah ada tangan yang selayaknya dengan Allah. Itu akidah yang terpesong, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dah yadullah bal yadahu tu bukan dua tangan, serah makna kepada Allah. Jangan duk kupas-kupas, jangan duk hura-hura. Ulama kemudian yadullah mana apa? Qudratullah, kekuasaan Allah. Ni sekarang ni memang kena mantap molek. Kalau dulu tak ada timbul fitnah seumpama ni. Bila timbul fitnah seumpama ni, didatangkan ayat-ayat yang kesamaran, kita pun kejut. Oh, gitu makna ayat. Sebab apa? Kita baca saja je. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Dan kekal wajah Tuhan engkau. Dan kekal wajah Tuhan engkau ya Muhammad. Kekal wajah Tuhan engkau. Wa yabqa wajhu rabbika, wajah muka. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua perkara binasa melainkan wajah Tuhan. Kalau mana asal. Baru kita, dah Quran makna gitu. Nak faham kat mana tu? Ni kena kemas di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Wasbil li hukmillah fa innaka bi a'yunina. A'yun, mata kami 5 kali dalam Quran.
Nak bermakna macam mana? Tu kena kemah ke dulu, tak ada masalah. Kita pegang kejap mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, sesalah dudah. Kalau ayat Quran juga walam yakul lahu kufuwan ahad, ataupun ayat laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Tu. Tapi hak kita ingatnya walam yakul lahu kufuwan ahad, sesalah kitanya. Tapi kita tak tahu ayat-ayat ni. Ayat-ayat dipanggil mutasyabihat. Sekarang ni bawa faham-faham yang terpesum. Yang bawa ni orang agama belaka ni, yang mereka tidak mengatakan mereka Mu'tazilah, mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Ni ni bab pegangan. Hak kata kembalilah kepada akidah Mu'tazilah, hak tu kita mungkin dak pakar tu sesat bab nama tu kita bunyi nama Mu'tazilah tu kita serung dah. Tapi hak mengaku ahli sunnah tapi bawakan huraiannya hak terpesong, nak macam mana? Ini kata kena mantap. Sebab dia dalam bab pegangan ni, dalam kitab Minhajul Abidin, hak qada fardu ain daripada ilmu tauhid, didatangkan sukatan fardu ain daripada ilmu tauhid. Tauhid, fiqh, tasawuf fardu ain. Tapi ilmunya luas. Tauhid pun luas, fiqh lagi luas, tasawuf pun luas. Dalam panjang-panjang tauhid, fiqh, tasawuf ni, hak dia, stakatan dia, sukatan dia setakat mana fardu ain. Setakat mana fardu ain. Ada kitab Minhaj didatangkanlah. Bukan semua ilmu tauhid tu fardu ain belaka, bukan kata ilmu fiqh tu fardu ain belaka, bukan kata ilmu tasawuf tu fardu ain belaka, bukan. Ada hak dia, ada sukatan. Didatangkan dalam kitab Minhajul Abidin. Cuma di belakang tu Imam Ghazali mengatakan bahawa tiap-tiap ilmu dalam bab pegangan ni, jikalau kita tidak tak kejap, tak mantap, tak kemah dalam perkara ni, menyebabkan akidah kita dalam keadaan bahaya, maka mengetahui ilmu ni adalah wajib fardu ain. Kalau masa orang tua-tua dulu dia kemah dah di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith tu tak panjang-panjang pun tak apa dah, sebab tak mari benda pelik-pelik. Sekarang ni tak padang, dia mari benda pelik-pelik tu banyak. Jadi orang sekarang ni kena belajar lebih daripada orang dulu belajar hak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sebab apa? Sebab tanpa kita kemas situ, kita bahaya pegangan, maka kemah pun wajib fardu ain dalam bab tu. Kalau mungkin masa dulu tak apa, dak faham mana ayat-ayat mutasyabihat ni pun. Sebab masa tu tak banyak fitnah. Fardu ain ni cukuplah pegang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan Allah Taala, tidak serupa Allah Taala dengan sekian makhluk. Tak serupa macam mana? Tak serupa lah sudah. Kalau kata dah ayat kata muka, ayat kata mata, mana ada ayat? Mungkin kita dah tahu pun, walaupun kita baca. Ayat kata tangan, mana ada tangan? Hok dah baca Yasin tu, mimma amilan aidina. Dia pun belek di terjemahan Yasin kecil tu lah. Kekuasaan kami. Aidina tu kekuasaan kami. Itu orang yang ulama kemudian. Mari orang kemudian ni, tu tangan. Allah ada tangan. Allah ada mata, Allah ada muka, Allah ada kaki. Hatta yada'ur rabbu rijlahu tu. Hatta yada'ur rabbu rijlah, sehingga Allah Ta'ala meletak kaki Allah Ta'ala dalam neraka supaya neraka tu jadi padat. Neraka tu tak padat lagi, neraka dah kat luah lagi. Maka ditanya akan Allah, hal min mazid, tak ada ke lagi? Bab neraka ni masih lagi ada ruang ni. Biar jadi padat, biar jadi panas dan padat dalam neraka. Ini dalam hadis. Hatta yada'u rabbu rijlahu, sehinggalah Tuhan letak kaki dia, maka padatlah neraka, maka panas dan padat. Rijlahu tu kaki terjemahnya apa? Ulama terdahulu jangan duk terjemah-terjemah hurah serah makna kepada Allah. Ulama kemudian kaki ni maknanya mereka yang ditakdirkan pada azal ahli neraka. Mana apa? Tuhan letak puak neraka biar penuh dalam tu. Rijlahu ni puak orang tetap tak ahli neraka. Lama lagi ni bubuh padat. Itu makna kaki Allah. Bukan kaki Allah ada anggota. Siapa ni? Puak yang Allah takdir dapat ada azab di ahli neraka. Penuh. Lama lagi. Itu rijlahu. Bukan makna kaki betul. Ayat kata kaki macam kita duk cakap lah.
Warna kapung tu tak boleh nak kontrol kapung tu. Sebab apa? Sebab tak ada kaki kapung tu. Tak ada kaki kita kapung tu. Lepas tu mana? Boh kena letak kaki lah kapung tu. Boh kena letak kaki. Mana apa? Boh kena kerak kaki ke boh kaki gantung kapung tu. Sekarang ni kapung tu tak boleh nak kontrol sebab tak ada kaki. Lepas tu nak macam mana ni? Boh kena letak kaki kapung tu. Orang pun kejam boh kerak kaki. Gitu. Letak kaki ni orang boh lah. Pergi di kampung tu boleh tengok sikit, boleh pantau sikit. Tu makna kaki. Bukan kaki anggota. Faham tak? Ini semua ayat-ayat hadis-hadis yang mutasyabihat. Sekarang ni mainan. Tapi mainan sekarang ni hak banyaknya summastawa alal arsy. Tuhan duduk atas arasy. Tidak beriman Tuhan duduk atas arasy, tidak beriman dengan ayat Quran. Tak beriman ayat Quran, sah kafir. Tak beriman ayat Quran, kafir lah. Bila tidak beriman Tuhan duduk atas arah, tidak beriman ayat Quran, dia buh. Akidah tu terpesong. Tiba-tiba orang tak berpegang macam dia tu yang jadi kafir sebab tak beriman ayat Quran. Oh ni pun orang lah. Tidak beriman istiwa alal arsy, betul, salah. Oh tu kafir. Sebab Quran kata istiwa alal arsy. Tu Quran kata duduk. Istiwa ada makna duduk. Istiwa ada makna menguasai. Banyak makna istiwa. Awak tahu mana Tuhan kehendak mana istiwa tu mana duduk? Ada tahu? Serah makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada ubah-ubah itu makna. Itu jalanan ulama terdahulu. Simple saja. Selamat. Serah makna kepada Allah. Tapi pada masa tu sekarang ni akidah tak mantap, jalanan yang paling sesuai jalanan ulama kemudian. Istiwa alal arsy dengan makna Allah menguasai arasy. Allah memiliki arah. Habis kita. Sebab orang sekarang ni kalau dak wi makna molek di soal panjang. Jangan duk soal ke ayat tu. Apa kehendak makna ayat tu? Jangan duk soal. Kalau kita dak ubah makna istiwa alal arsy, apa makna? Macam mana Quran hudan lil muttaqin? Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Quran ni hak tak ada ragu ni menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Sekarang ni dia hantar ayat Quran yang menjadi petunjuknya summastawa alal arsy. Kemudian apabila tanya makna istiwa apa? Serah makna pada Allah. Nak ambil petunjuk ke mana? Dah ubah makna. Ubah makna molek. Boleh ambil petunjuk. Dia pakai waktu pula. Ni golongan hak terpesong mereka ni. Akalan dia jangan main. Kalau tak ada makna nak hudal lil muttaqin, macam mana kalau makna tak ada? Kena ubah makna. Istiwa tu mana apa? Tuhan duduk atas arah duduk yang selayaknya. Kena ubah makna. Baru jadi hudan lil muttaqin. Dia lupa ayat yang pertama. Alif lam mim. Apa makna? Apa makna? Allahu a'lamu bimuradih. Dan macam mana nak jadi hudan lil muttaqin? Ada maknanya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan kitanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mengatur sekalian alam. Rabbil alamin. Tuhan Rabb. Alam makhluk ni semua marbuk bagi Allah. Yang diatur, yang disusun, yang ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam marbuk bagi Allah. Allah ni Rabb. Rabbil alamin. Yang mengatur, yang menyusun, yang mentadbir, yang menguasai sekalian alam. Alam ni bukan hanya alam semesta. Kita sebut kata Rabbil alamin. Alam ni alam semesta. Alam ni tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Langit, bumi, manusia, jin, malaikat, kayu, batu, binatang, arash, kursi, luh mahfuz, qalam, semua tu alam belaka. Tu alam. Jadi Tuhan ni Rabbil alamin. Yang mengatur, yang mentadbir sekalian alam. Alamin termasuk arash. Jadi Tuhan Rabb bagi arash. Arash ni marbuk bagi Allah. Yang diatur, yang disusun, yang ditadbir oleh Allah. Arash ni bukan tempat bagi Allah. Ini akidah kita Rabbil alamin. Alam makhluk ni semuanya adalah susunan Allah, aturan Allah, penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dalam doa, dalam hadis doa
Rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim tu. Rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Allah Ta'ala ni Rabb bagi langit dan bumi. Allah Ta'ala ni Rabb bagi arasy yang agung. Allah ni Rabb bagi arasy. Rabb ni yang mengatur mentadbir bagi arasy, bukan arasy tempat Allah duduk. Ini akidah kita. Lepas tu macam mana berkaitan dengan Allah Ta'ala? Kita pegangan kita simple sahaja. Pegangan kitanya kanallah walam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada masa tu Allah belum jadi apa-apa lagi. Yang qadim hanya Allah kan. Masa tu langit Tuhan tak buat lagi, bumi Tuhan tak buat lagi, arasy Tuhan tak buat lagi, Lauh Mahfuz pun Tuhan tak buat, qalam pun Tuhan tak buat laginya. Yang ada yang qadim hanya Allah. Bertempat ada Allah. Bertempat ada Allah. Macam mana Allah nak bertempat? Allah saja yang ada, tidak ada yang lain daripada Allah. Kalau bertempat mesti kena Allah qadim. Tempat ada satu lagi benda qadim, tapi yang qadim hanya Allah. Sebelum Allah jadikan apa-apa ni, yang qadim hanya Allah. Faham tak? Yang qadim hanya Allah, yang ada hanyalah Allah pada masa itu. Bertempat ada Allah. Nak bertempat macam mana? Tidak ada apa-apa masa itu. Begitulah Allah sedia kala dan begitulah Allah selama-lamanya. Begitulah Allah sedia kala, begitulah Allah selama-lamanya. Sebagian dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq tu, kana Allah wala makan wa huwal an ala ma alahikan. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq tu, karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi tu, kana Allah wala makan wa huwal an ala ma alahikan. Ada Allah Ta'ala dan tidak bertempat. Yang ada sedia kala Allah Ta'ala dan tidak bertempat. Sebab tidak ada yang lain pada masa itu melainkan Allah Ta'ala saja. Macam mana nak bertempat? Wa huwal an ala ma alahikan. Dan Allah Ta'ala sekarang, selepas Allah jadikan tempat, Allah jadikan makhluk, Allah jadikan arasy, Allah jadikan langit dan bumi, sebagaimana Allah sebelum Allah jadikan apa-apa. Allah tidak berubah, Allah tidak terkesan, Allah tidak ambil manfaat daripada makhluk yang Allah buat sendiri. Itu ya. Jadi sebagaimana Allah sedia kala, begitulah Allah selama-lamanya. Allah tidak terubah selepas Allah jadikan makhluk. Allah tak terubah. Makna kalaulah Allah sedia kalanya tidak bertempat, tidak bertempatlah selama-lamanya. Kana Allah wala makan wa huwal an ala ma alahikan. Ada Allah Ta'ala sedia kala dan tidak bertempat. Sebab tidak ada yang lain melainkan Allah. Sekarang ni wahuwal an, sekarang Tuhan selepas Allah jadikan arasy, jadikan makhluk ni, macam mana Allah ala ma alaihikam, sebagaimana Allah sedia kala. Itu je pegangan kita ni. Sebelum Allah jadikan apa-apa, yang ada hanyalah Allah. Timbul dak atas, timbul dak bawah, timbul dak hadapan, timbul dak belakang, kanan, kiri, jauh, dekat, ada timbul perkataan ni. Kita balik kepada hak sedia kala. Allah yang sedia kala, yang mana yang ada hanyalah Allah. Timbul dak Allah atas sesuatu, timbul dak Allah duduk di bawah sesuatu, Allah di sebelah kanan sesuatu, Allah di sebelah kiri sesuatu, Allah dekat dengan sesuatu, Allah jauh dengan sesuatu. Timbul tak? Tak timbul lah. Sebab sesuatunya tidak ada. Macam nak atas sesuatu, bawah sesuatu. Sebab yang ada sedia kala hanyalah Allah. Maka tak timbul atas, bawah, kanan, kiri. Sebab kita nak atas, bawah ni kena ada dua benda. Ni belah atas, ni belah bawah. Ni belah kanan, ni belah kiri. Ni dekat, ni jauh. Dia kena ada dua benda. Ni dekat, dua benda. Ni jauh, dua benda. Tapi sebelum Allah jadikan apa-apa, yang ada hanyalah Allah. Nak timbul atas, nak timbul bawah, nak timbul kanan, kiri, atas, bawah, tak ada lah. Begitulah Allah sedia kala dan begitulah Allah selama-lamanya. Ini akidah kita. Mati setakat tu. Tak usah dah fikir-fikir dah.
Jangan duk fikir berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tebing fikir pun kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi. Ini perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maksud perkataan tu daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi. Tiap-tiap perkara yang tergambar dalam otak engkau, Allah menyalahi. Sudah fikir. Tebing fikir mana? Fikir atas dak. Fikir Tuhan duduk bawah, tak. Fikir Tuhan duduk dekat, tak. Fikir Tuhan jauh, tak. Pasal dah fikirlah sebab tak belaka. Bila kita fikir je tak belaka, fikir apa? Tapi fikir, bereng lagi putus orang mana-mana. Jangan duk fikir bab ni. Tapi fikir Allah menyalahi. Sebab yang ada di kepala otak kita ni semuanya gambaran makhluk. Timur atas, sebab kita tengok makhluk ni ada atas bawah. Timur dekat, sebab kita tengok makhluk timur dekat jauh. Hak tu timur di kepala otak kita. Dan Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Hak dalam kepala otak kita, hak makhluk-makhluk ni Allah menyalahi belaka. Menyalahi tu belah mana? Tadi nak fikir dah lah. Tebang fikir pun mana? Menyalahinya dekat jadi jauh, atas jadi bawah, kanan jadi kiri. Tu makhluk belaka tu. Dan macam mana Allah hanya dia fikir. Selamat, sesat. Atau kata kalau kita dulu-dulu simple je buat pegangan, simple. Tak banyak karut-karut, tak banyak. Sekarang ni masalahnya bukan orang yang terang-terang mengaku Mu'tazilah, orang yang mengaku mereka lah ahli sunnah wal jamaah. Apa tu macam-macam hak timbul. Macam-macam hak timbul. Tuhan kuasa kan? Tuhan nak duduk mana pun kepandai dia lah. Tuhan nak duduk belakang nyamuk pun boleh sebab Tuhan kuasa. Tuhan duduk belakang nyamuk pun boleh sebab Tuhan kuasa. Terfikir juga Tuhan kuasa. Nyamuk tu kecil kan? Tuhan duduk belakang nyamuk pun boleh. Tuhan kuasa. Kalau kita ngaji kat ada sebab 20 kemas itu tak akan keliru gitu. Kekuasaan Tuhan tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Kekuasaan Tuhan tidak berkait dengan perkara mustahil. Betul? Tuhan duduk situ, Tuhan duduk sini, benda mustahil. Dan Tuhan kuasa ke tak? Kekuasaan Tuhan tidak berkait dengan perkara mustahil. Ini contoh-contoh. Tuhan kuasa. Dan Tuhan boleh tak nak buat bini seorang ke Tuhan? Dan Tuhan kuasa kan? Tuhan kuasa. Tuhan boleh tak nak buat anak ke dia seorang? Jadi timbul anak seorang, jadi anak Tuhan. Kan Tuhan kuasa kan? Isteri Tuhan ni benda mustahil, anak Tuhan ni benda mustahil. Tuhan kuasa kan? Kekuasaan Tuhan tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Itu apa kata dia? Tuhan kuasa segala-gala. Tuhan boleh tak nak buat Tuhan yang kedua? Tuhan yang kedua tu mustahil, tak berkait dengan kekuasaan Tuhan. Tuhan kuasa segala-gala kan? Tuhan boleh tak nak mematikan Tuhan sekejap? Jangan main lah ni. Orang tanya lah ni kadang-kadang kalau dok kemah molek, mengigar kita je. Timbul satu soalan. Ni kalam belaka ni. Tuhan kuasa tak nak buat satu benda? Tuhan kuasa buat apa-apa, Tuhan kuasa. Bukan mustahil. Tuhan buat benda ni, bukan mustahil. Tuhan buat satu benda, tapi biar benda tu berat. Biar benda tu berat benda tu. Berat sungguh lah. Apa Tuhan tak kuasa buat benda berat tu? Batu besar-besar, berat tu Tuhan buat. Bukit besar-besar tu, berat lah tu, tak nak angkat. Tuhan kuasa. Dok ni berat, pelik berat. Siapa Tuhan tak nak angkat sendiri? Dia ikut tu. Mula dia kata Tuhan kuasa dok buat benda berat. Kuasalah kita kata no, batu bukit yang besar, berat. Bukan berat setara tu. Berat ni siapa ke Tuhan diri pun jadi tak nak angkat. Salah buat berat dia tak nak angkat Tuhan. Tuhan tak nak angkat ni benda harus ke benda mustahil. Benda mustahil tak berkait dengan kekuasaan Tuhan. Dan Tuhan kuasa ke tak? Nak jawab kuasa tak boleh, nak jawab tak kuasa tak boleh. Sebab bukan kekuasaan dia, bukan duduk di bawah kudrah. Nak jawab kuasa tak kuasa ni hak bidang.
Kerjaan kuasa timbullah, kuasa ataupun tak kuasa. Tapi kalau bukan duduk di bawah ta'aluh kudrah, kekuasaan kudrah, tak tanya kuasa tak kuasa pun. Sebab bukan kerjaan kudrah berkaitan dengan perkara yang mustahil. Habis takat tu je. Macam tadi lah, Tuhan kuasa tak nak buat anak seorang. Nak kata kuasa, Tuhan kuasa buat anak, Tuhan tak buat. Tak betul jawapan tu. Nak kata Tuhan tak kuasa nak buat anak, takut kita jawab Tuhan tak kuasa. Sebab kata Tuhan tak kuasa tu dia nak gidak. Nak jawab Tuhan kuasa, Tuhan kuasa buat anak, tapi Tuhan tak buat je. Tak betul ke? Jawab kuasa pun tak betul, jawab tak kuasa pun tak betul. Sebab kekuasaan kudrah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Gitu je. Macam-macam lah ni. Tuhan kuasa kan, Tuhan nak duduk belakang nyamuk pun boleh. Tidak berkait Allah Ta'ala dengan makhluk, tak berkait dengan Allah dengan tempat, tak berkait sama sekali. Sebagaimana Allah, sebelum Allah jadikan apa-apa, begitulah Allah selama-lamanya. Macam mana? Jangan duk fikir berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintah memikir berkaitan kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam berfikir berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesat tu. Dia mari macam-macam. Dia kata kita berdoa. Kita berdoa ni. Kita berdoa, kita rasa Tuhan duduk mana? Tuhan duduk atas, bagi kita berdoa ke atas. Dia kata, kita rasa Tuhan duduk atas. Tuhan duduk atas hari kata. Senang ikut rasa sendiri. Lepas tu kalau kita semayang, sekarang kita tempat kita dah nampak dah. Kalau semayang dalam Masjidil Haram, hadap ke mana? Hadap ke mana? Hadap ke langit? Sekarang tak nyata bagi kita duduk jauh Malaysia kita ni. Kalau kata duduk dalam Masjidil Haram, semayang, hadap ke mana? Hadap ke langit. Kiblat doa, langit. Tu kiblat doa, langit. Sebab tu tangan kita angkat ke langit. Tapi mata tidak pandang ke langit. Tangan angkat ke langit masa berdoa. Mata tidak pandang ke langit. Mata pandang ke langit ketika berdoa hanyalah doa selepas ambil wudu, doa selepas mandi wajib. Tu doa mata pandang ke langit. Walaupun tak nampak langit sekalipun, ada shilling, ada atap pun, sunat lenggok ke langit ketika doa lepas berwudu, lepas mandi wajib. Adapun doa-doa yang lain, tangan saja angkat ke atas, mata tunduk ke bawah. Sebab apa? Sebab tangan angkat ke atas, langit adalah kiblat bagi doa. Dia kata bila angkat tangan ke langit, rasa Tuhan duduk mana? Rasa Tuhan duduk langit. Dia kata, Tuhan duduk langit ya. Ni semua terpesong belakang ni. Ini doktor-doktor agama ni, bukan calon-calon orang. Dan kalau kita semayang dekat Kaabah, rasa Tuhan duduk mana? Rasa-rasa perut orang betul ni lah. Rasa macam Tuhan duduk dalam tu je. Dia ada adat situ, Tuhan pun duduk dalam Kaabah kan? Buat rasa kita gitu? Tak. Kaabah kiblat sembahyang, langit kiblat doa. Allah perintah adab ke langit doa, kita adab tangan ke langit. Sembahyang qiblatus solat adalah Kaabah, kita pun adablah Kaabah. Bukan Allah duduk di langit, bukan Allah duduk di Kaabah. Rasa-rasa, rasa dia pakai rasa sesat. Kalau orang yang biasa tengok rakaman-rakaman pengajaran seumpama ni, kalau saya sebut ni tak pelik lah. Tapi kalau dah biasa ambil mana ustaz, semuanya ada dalam rakaman. Boleh buka dalam YouTube. Begitu boleh jumpa belakang ni. Yang cakap seumpama ni bukan golongan yang saya sebut tadi, kembali kepada akidah Mu'tazilah. Tidak. Ni tak mengaku Mu'tazilah, bahkan mereka mengaku mereka lah ahli sunnah wal jamaah, tapi jelas-jelas terpesong berpegang akidah Mu'tazilah. Ni lagi bahaya. Cuma persoalan sekarang akhir zaman mutaakhir ni, terang-terang seru kepada akidah Mu'tazilah pun tidak ada respon apa-apa daripada pihak berkenaan. Walaupun seruang supaya kembali pada akidah Mu'tazilah, tinggal akidah Asy'ariyah, terang-terang sekalipun, forum yang terbuka, ada live dalam YouTube dan ada rakaman, halal, senyum, tidak ada apa-apa pun. Tidak ada apa-apa tindakan pun. Sekarang itu hak terang-terang. Hak mengaku ahli sunnah tapi pegangannya terpesong pun
tu lagilah tak ada tindakan apa-apa. Sebab mereka mengaku mereka ahli sunnah wal jamaah. Itu cerita ayat mutasyabihah. Cerita bab qada qadar pun macam-macam. Hak golongan yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, hura bab qada dan qadar jelas nyata bukan akidah ahli sunnah wal jamaah pun tak ada apa-apa pun. Tapi kalau bab hukum fiqh, keluar satu hukum fiqh yang memang salah lah, memang salah. Tu respon kuat. Ni kata salah, awak bawa faham fiqh ni salah dengan mazhab Syafi'i, salah dengan ni kalau bab fiqh. Baguslah gitu. Mana kalau ada salah berkaitan dengan hak fiqh, moleklah orang berkenaan ambil respon. Baguslah. Datangkan dengan dalil-dalil, hujah-hujah mazhab Syafi'inya macam mana, mazhab Hanafinya macam mana, bagus. Respon tu bagus kalau bab fiqh. Tapi kenapa dalam bab usuluddin tidak ada respon? Kenapa dalam bab usuluddin tidak ada respon? Kita tak apalah duk ngaji semua. Anak cucu kita macam mana? Hak duk buka YouTube semua tu. Kan 24 jam kan duk main telefon ada mak ada ayah depan tidak nampak dah main tu. Cakap dengan mak ayah pun duk main hak tu. Belah makan pun duk main hak tu, gesek. Kalaulah kata jalan jauh naik kereta, ayah je driver. Kalau dulu ayah driver, tambah ayah ngatuk, cakaplah ke kanan-kanan, cakaplah. Dak ngatuk sikit. Kalau dak tidur pun hak sebelah pun main hak tu, hak belakang pun seng. Lepas tu driver pun ambil telefon retak main seng retak biar masuk pari. Dah driver je duduk pegang ke steering, hak belah kanan pun main duk seng telefon, hak duk belakang pun seng duk gesek. Tahu dah? Abang apa? Dunia masing-masing. Dunia masing-masing. Tapi khusyuk, asyik. Ni kadang-kadang kita katalah anak kita ni minat sikit kepada ni benda hak rakaman agama, dia pun buka hak agama. Buka pula orang ada title agama, orang ada nama dalam agama, orang ada kedudukan dalam agama. Dia pun cerita bab akidah hak salah macam sana. Macam mana kita nak pastikan anak kita tidak terpengaruh dengan pegangan terpesong? Sebab akidah yang jelas terpesong, tidak ada respon balas, tidak ada tindakan ke apa ke daripada pihak berkenaan. Tak ada apa-apa pun. Terutama sekali bab qada dan qadar. Bab qada dan qadar. Kadang-kadang ada juga lah dalam program-program TV tu bab qada dan qadar. Saya kadang-kadang orang telefon, "Ustaz, cuba tengok sekejap." Dalam TV, sekejap TV 1 itu sekali. Tak tahu ni nak pergi ke mana, tak tahu. Nak cerita bab qada dan qadar. Makna qada dan qadar pun tak betul dah. Lepas tu nak pergi pada ikhtiar dan usaha macam mana? Masanya ringkas, singkat sahaja. Hak saya, hak air Rabu Malah kami, hak Masjid Abidin tu pun cukup dah. Walaupun masa panjang juga. Sebab kalau dalam TV ni diberiti elang tau. Ke rancangan agama tak ada elang sebab tidak ada penaja. Elang kau tau. Dalam rancangan agama tu tengok dia ada elang kau. Tapi hak saya, hak Masjid Abidin, hak Malah kami tu tak ada elang lah. Kalau kata 40 minit ke straight lah tu. 40 minit straight. Mana ada ruang masa jugalah. Hak tu pun responnya macam-macam. Ada satu ketika tu saya tak dengar tu orang, tapi saya ada rakaman, saya ada ambil rakaman, tapi tak jelas. Orang yang maklumkan. Dia kata ada dia ada program agama petang-petang dalam Terengganu FM 6 suku ke berapa. Ada orang telefon kepada ustaz yang duk ngajar, disuruh ambil tindakan. Ada satu malam dia kata dia kuliah maghrib di Masjid Abidin mengelirukan dalam bab pegangan. Jadi menyempitkan dalam bab pegangan, menyusahkan dalam bab pegangan. Kena ambil tindakan. Hak malam mana tak kata. Tidak kata malam mana. Tapi kalau hak 6 malam Masjid Abidin, kalau cerita bab pegangan saya lah. Tapi malam mana tak tahu, dia tak kata malam mana. Kemudian dia tak nyatakan di mana hak salah tu. Dia cuma kata huraian pegangan tu menyusahkan apa dia. Lepas tu hak mana perkara apa tak cerita. Dia mati telefon. Begitu je.
Atau macam-macam lah. Hak respon-respon orang agama sendiri pun. Allah, saya tak pernah dengar lagi cerita bab qada dan qadar ni. Tak pernah dengar. Kemudian hak dengar tu betul salah tak kata. Kata betul salah tu wallahu alam. Kalau kata betul pun mana kita tahu, kalau kata salah pun mana kita tahu. Cuma yang kita dengar maklum balas seumpama tu. Cerita bab qada dan qadar saja. Rukun iman yang keenam. Belum lagi nak cerita bab ayat mutasyabihah. Macam mana nak cerita bab ayat mutasyabihah? Tu kita nak pastikan kita beragama yang sebenar, akidah. Nak pastikan anak cucu kita beragama yang sebenar, bekal akhirat kita mak ayah, pastikan bab akidah. Sebab anak cucu kita adalah bekalan kita. Bukan bekalan kita atas dunia. Ada anak masa tua kita dak susah. Anak beri duit tiap-tiap bulan. Bukan waktu anak cucu bukan tujuan tu. Sebab untuk kehidupan kita atas dunia ni tak ayah ke anak cucu pun, kita kerja sendiri je. Silap salah gaya, mak ayah pula tolong ke anak-anak apa ke besar pun tolong lagi je. Silap gaya. Yang kita perlu pada anak cucu kita lepas kita mati tu. Atas dunia ni, kalau anak tamu tolong pun tak ada masalah. Rumah kebajikan masyarakat ada. Rumah kebajikan masyarakat ada. Tapi kalau alam barzakh ada rumah kebajikan masyarakat. Kalau kita bekalan yang tak cukup, lepas tu bekalan yang tidak dihantar oleh anak cucu, ada rumah kebajikan masyarakat di alam barzakh. Itu pegangan. Sebab apa? Tanpa pegangan, amalan itu sendiri pun ditolak, amalan anak cucu kita pun ditolak, tidak ada pahala. Kalau amalan anak cucu kita ditolak sebab akidahnya tidak betul, tak ada pahala, dia tak ada pahala, kita mak ayah pun tak dapat pahala. Tapi kalau anak cucu kita buat amal kebajikan, semayang ke, puasa ke, ngaji Quran ke, sedekah jariah ke, serta ada akidah, mereka dapat pahala, mak ayah automatik dapat pahala sampai ke bila-bila. Mana-mana hak kebajikan yang anak dapat pahala, mak, ayah, tok, nenek, sampailah ke Nabi Adam AS akan dapat pahala. Tapi anak cucu yang buat amal ibadah ada pahala. Nak ada pahala kena ada akidah. Tak ada akidah, mereka buat amal tak ada pahala, kita pun tak dapat pahala. Jadi kita nak beragama, nak pastikan nak cucu beragama, yang pertama etikad yang betul, yang kedua menunaikan ibadah kerana Allah, yang ketiga mengerja segala suruh, yang keempat meninggal segala yang dilarang. Ini nak tinggi pada kesempurnaan agama. Ini agama yang sebenar, bukan akidah je comel. Hak tuan suruh tak buat, hak tuan larang langgar. Masih lagi dihukumkan beragama, tapi bukan beragama yang sebenar. Ada agama lah sebab ada usuluddin, ada tapak agama. Tapi tak adalah nak beragama kena ada Islam, iman dan ihsan. Jadi 4 perkara tanda agama ni, ini merangkumi Islam, iman dan ihsan. Mengerja segala yang disuruh. Hak tuan suruh ni bukan semayang je. Aqimus salah, diri oleh kamu akan sembahyang. Hak tuan suruh ni bukan puasa je. Falyasumhu, puasa, bukan puasa je. Hak tuan suruhnya washkuru, bersyukur oleh kamu. Wasbiru, bersabar oleh kamu. Tuan suruh belaka tu. Fatawakkalu, bertawakul oleh kamu. Tu semua perintah Quran belaka tu. Sebenarnya Quran perintah semayang, sebenarnya Quran perintah puasa, Quran juga perintah ni syukur, sabar, tawakkul, ikhlas, redha. Ada. Tu Quran juga perintah. Jadi nak jadi beramal sebenar kena turut sekalian perintah. Sekalian perintah, bukan turut perintah zahir je. Ini bawa agama yang sebenar. Segala yang disuruh, zahir dan batin. Dan yang keempat, meninggal segala yang dilarang. Hak Tuhan larang ni bukan kata berjudi, minum arak, berzina, makan riba. Bukan tu je Tuhan larang. Takabur Tuhan larang, riak Tuhan larang, tamak kasih dunia Tuhan larang, hasad Tuhan larang. Jadi beramal sebenar, tinggal segala yang dilarang, zahir dan batin. Jadi nak lengkap ke 4 perkara ni,
terlebih dahulunya kita kena pastikan ilmu agama kita cukup. Pastikan ilmu agama cukup. Sebab ni etikot yang betul ni amalan dah. Niat ikhlas pun amalan dah. Buat Tuhan suruh pun amalan dah. Meninggal Tuhan larang pun amalan dah. Amalan mestilah berpandukan kepada ilmu. Jadi nak ada 4 perkara tanda agama sebenar, pokok pangkalnya kembali kepada ilmu. Nak lekat ke 4 perkara ni kena kembali pada ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kurang-kurang qada fardu ain cukup dah. Tak nanti banyak-banyak qada fardu ain. Qada fardu ain tu setara mana insya-Allah dalam kitab Hidayatus Salikin akan didatangkan. Dalam kitab Hidayatus Salikin kitab yang kedua, dia akan didatangkan sukatan fardu ain tauhid, sukatan fardu ain fiqh dan sukatan fardu ain tasawuf didatangkan. Yalah kita ni nak belajar nak pastikan juga macam mana kedudukan kita. Sebab kita lepas fardu ain ni tidak ada peperiksaan. Hak tu kita nilai diri kita sendirilah. Nak nilai lepas ke tak lepas ni kena tahu sakatan. Jangan pula macam mana belajar fardu ain, lepas dah, beres dah, selesai dah. Oh lepas dah fardu ain, oh lepas dah. Setakat mana fardu ain? Oh setakat mana saya tak tahulah, tapi lepas dah. Betul tak jawapan? Setakat mana tak tahu, tapi lepas dah. Ke mana? Setakat mana fardu ain saya tak tahu, tapi lepas dah. Selesai dah. Yelah selesai tu setakat mana? Tak tahu setakat mana. Kita duduk sujud semua dah dengar lepas dah tu. Kalau betul-betul ajar asal fardu ain lepaslah. Tapi kadang-kadang dok pun. Hak qada-qada fardu ain tauhid, qada-qada fardu ain fiqh tasawuf. Tu kena tok molek. Sebab apa? Kita nak beramal, nak ada 4 perkara ni. Etikot sebenar, buat ibadat kerana Allah, buat segala Tuhan suruh, tinggal segala Tuhan larang ni kena ada ilmu molek ni. Dari ilmu tak tahu. Hak Tuhan suruhnya apa? Hak Tuhan suruh semayang. Tuhan suruh semayang ke? Melengkapkan syarat, melengkapkan rukun Tuhan suruh dah. Menyempurnakan syarat bagi tiap-tiap rukun semayang Tuhan suruh ke dah? Tuhan suruh tu. Wajib tu kena cukupkan syarat, kena cukupkan rukun, kena cukup syarat bagi tiap-tiap rukun. Tuhan suruh belaka tu. Nak pastikan macam mana buat Tuhan suruh ni. Kena belajar. Hak Tuhan larang tadilah bukan hanya judi minara, bukan hanya riak wujud takabur. Tuhan larang dalam solat ni jangan buat benda hak membatalkan. Dah tahu tak benda yang membatalkan? Tak tahu. Macam mana kita nak tinggal benda hak Tuhan larang? Jadi pokok pangkal kembali pada ilmu. Ilmu tu nak kena pasti. Cuma ginilah kita orang kampung ni, kitab sebab 20 ada. Tapi kena pilih kitab molek lah. Kitab fiqh qada-qada bab taharah biar lengkap, bab solat lengkap tu okeylah. Kalau tasawuf kita kata kitab penawar bagi hati, didatangkan 10 sifat mazmumah disusuli dengan 10 sifat mahmudah. Hadam molek tu, kemah molek tu, pahlah fardu ain, hati saya kasar. Tapi tauhid pun kena tu molek nak belajar tu. Baik ni bab usuluddin. Kalau kitab tu lengkap pun, kalau kita tak lengkap, orang yang bawa tak lengkapkan pun orang nak kau. Kemudian ilmu fardu ain yang wajib kita kena selesai tu, ilmu yang sama yang wajib kita ajar ada anak cucu kita. Tu hak pentingnya pula selagi. Gimana? Atau atas kita lah. Kemudian kalau kita lepas dah fardu ain, maka kita akan jadi lega lah, lega. Mana lega? Sebab kalau ada orang ajar pula fardu ain, kita nak mengulang boleh. Nak ulang balik, nak perangat boleh. Tambah nak ngaji ilmu lain tinggi lagi pun boleh, sebab kita beres dah fardu ain. Jadi mana apa kita jadi lega lah, lega. Mana kalau kita rasa sekarang Allah susahnya nak cari masa nak belajar ni, tak apalah, berhenti sementara belajar. Sebab apa? Fardu ain selesai dah. Jadi ada lega dia tu. Tapi kalau kita fardu ain dah selesai, tak ada. Tidak ada sebarang alasan. Ada masa ke tak ada masa, tak ada alasan. Tempat kita ada ke tak ada, tidak ada alasan. Bukan kita wajib berhijrah untuk belajar ilmu fardu ain. Kita wajib berhijrah untuk belajar ilmu fardu ain. Tapi tak ada lagi lah hijrah kerana nak belajar ilmu fardu ain. Hijrah kerana kerja adalah. Berapa hidup Kuala Lumpur? Tianu tak ada kerja lulusan kita kena duduk Kuala Lumpur lah. Hijrah ke Kuala Lumpur. Kenapa? Kerana nak kerja.
Lepas tu mak ayah di rumah susah, uzur tu mak ayah sugi, tak apalah tinggal lah. Mak ayah sugilah. Sebab apa? Nak kerja. Duduk Terengganu tak ada kerja, Lusam tak ada kerja seumpama tu. Mak ayah pun suruh tinggal. Dah mak ayah suruh tinggal hidup uzur, sanggup. Sebab apa? Sebab nak pentingkan masa depan dunia anak ia hidup jauh pun tak apa. Hijrah kerana dunia tu ada. Hijrah kerana berapa pindah. Tak ada tempat kita orang ngajar fardhu ain, kena hijrah lah. Tak jumpa lagi balas tu. Wajib hijrah. Tempat kita tak ada ilmu fardhu ain, kita wajib hijrah. Ini bukan kecil-kecil perintah agama ni. Cuma sekarang ada lah tengah-tengah belajar Ustaz A, mana Ustaz A saya kena arah pindah dah Ustaz A, warna saya ni kena arah pindah. Belajar molek lepas tu sabar masa kena pindah. Dah kerja, sabar masa kena pindah. Kata duduk tempat tu kena cari lah. Lepas tu balik pula ke dia. Tekan nak cari, dia kata main duk ceramah semata-mata, dia kata. Kata dalam ni ada kemudahan, ada live dalam FB. Sekarang tu lah. Ada kemudahan orang panggil sekarang kan. Live FB ada dah. Kadang-kadang kalau hak maghrib tu berpuluh-puluh orang tukang nak tengok apa pening, hak anasa nak ambil. Hak tukang buat live pula diubah belaka. Janji kuliah maghrib diubah belaka. Kalau gitu 1000 kuliah boleh garik. Kata-kata pergi ambil belaka. Jangan buat gitu. Orang pun jadi pening nak tengok hak mana. Dah banyak dah lain. Mana ada kemudahan. Tak apalah. Kita belajar melalui FB tak ada masalah. Tapi sama dok belajar dengan berhadapan. Nak sama macam mana belajar berhadapan, kita melangkah boleh pahala, kita duduk dalam masjid pula ni i'tikaf boleh pahala. Mata tengok, telinga dengar terang-terang direct boleh pahala. Takkan nak sama. Tapi boleh dah kodok-kodok. Kita duduk majlis ilmu duduk betul benar. Kalau tengok YouTube ni dia netang, nerak, dak baju, lutut sepeh pun tak tahu mudah rumah dia. Belah-belah lutut sepeh, sebab lutut. Dia nak kata kan. Kurang-kurang lah, tapi takkan nak sama dengan hadap majlis ilmu yang sebenar. Dia tak sama. Samalah macam orang tengok bola lah. Tengok di stadium, tengok di TV rumah tak sama. Tengok di stadium dia semangat. Tengok di TV tak semangat Padahal tengok di TV sepatutnya lebih semangat. Sebab TV akan ulang-ulang. Kalau wah comel dia ulang. Kalau wah go dia ulang. Kalau tengok stadium dia ulang ke tak? Sedar-sedar? Go dah. Tak sedar pun go. Lepas tu dia ulang ke tak? Tak tahu. Tapi kenapa pergi stadium? Sebab itu live, direct. Lain dia punya zauk dia, rasa dia lain. Walaupun TV buat live macam mana pun walau orang pergi stadium juga. Sebab apa? Tak sama direct dengan orang tengok melalui TV. Bukan gitulah. Mana? Tapi dah kerana tak ada arah, kena pindah kenapa? Ke mana pun kena belajar jugalah. Mana kalau tak hijrah pun tak apalah, kita tengok, kita gunakan kemudahan yang ada, tapi pastikan kita belajar terlebih dahulu ilmu fardhu ain. Tapi ilmu agama Allah ni luas. Ilmu fardhu ain kita selesai dah, lepas dah kita akan jadi bebas, jadi lega, kita belajar ilmu mana-mana pun boleh belaka. Tapi pastikan hak fardhu ain lepas lebih dahulu, nak memastikan 4 tandaan ni ada di kita. Nak ada 4 tandaan ni, pokok pangkalnya kembali kepada ilmu i'tikad yang betul, menunaikan ibadah kerana Allah, mengerja sekali disuruh, meninggal sekali yang dilarang. Ini tanda beragama yang sebenar 4 perkara. Agama terhimpun dalam 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Ini masuk pada komponen agama Islam, iman dan ihsan. Wallahu a'lam.